اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2, baris yang kedua daripada atas, kita Aqidatun Najim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد المنزه عن شوائب النقص والأضداد. الحمد لله المنفرد بالأعدام والإيجاد المنزه عن شوائب النقص والأضداد. Berbaris hujung tu, nak berbaris tu, kalau baca berti nak berbaris hujung, bunyi pelik tau. Min syawaibin naqsi wal adadadi. Sebab apa nak buh bagi hujung tu lah, kalau nak berhenti sungguhnya. An syawaibin naqsi wal adad, itulah kalau kita berhenti. Mana-mana ni hujung pun berbaris juga. Dan nak kalau tak baca bagi hujung, tak tahu nak berbaris ke apa. Ini untuk berbaris. Alhamdulillahi al-munfaridi bil-a'dami wal-ijad al-munazzahi an syawaibin naqsi wal-adadadi. Segala puji, sekalian puji bagi Allah, mukhtassun lillah, bagi Allah, mustahiqqun lillah, tertentu bagi Allah, yang berhaknya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mana yang tunggal, yang tunggal ia, al-munfaridi, yang tunggal ia, tunggal dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia akan mungkin. Segala puji, dia asalnya alhamdu tu dia lafaz mufrad, tetapi masuk alif lam sebelum alhamdu tu, alif lam din jinsi. Bila masuk alif lam din jinsi pada lafaz yang mufrad, mufrad ni satulah, satu pujian, batal makna mufrad dia tu, makna satu. Segala puji, sekalian puji, sekalian pujian tertentu bagi Allah, yang berhaknya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian pujian, sama ada pujian tu Allah memuji Allah ke, dalam ayat-ayat Quran banyak Allah memuji Allah sendiri. Sama ada Allah memuji hamba-hamba dia, Allah memuji para-para anbiya, Allah memuji para-para yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh.
Allah memuji hamba sekalipun hakikinya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sekaliannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hamba memuji Allah atau memanglah milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan pujian sesama kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian sesama kita, awak baik, awak ni rajin belajar, contohnya lah, awak ni pemurah, rajin berjemaah, tu pujian-pujian sesama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Baik ke, rajin belajar ke semua kebaikan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita puji sesama kita, tapi hakikinya pujian kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji pun, pujian kita tu kita kembalikan kepada Allah. Yang menerima pujian pun kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar puji kita pun kata alhamdulillah, sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah lah. Kita pun memang ini syarat membenarkan, bukan syarat menuntut kita memuji sesama kita. Tapi tengok keadaan lah. Kalau kita memuji sesama kita, dia jadi balas lain, pesan lain, waktu syarat tidak membenarkan. Nabi SAW terkadang memuji para sahabat radhiyallahu anhum, tapi Nabi SAW pernah melihat sahabat memuji sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah menyembelih leher kawan engkau sendiri. Mana pun menyembelih leher, sebab orang sahabat yang dipuji tu dia apa? Makan jack, makan pong, makan apa? Makan pujian lah. Tak? Makan jack. Tak faham? Makan pong tak faham? Tak faham? Kalau macam kereta tayar bocor kan, bukan kita jack. Jack tu kau panggil apa? Tu kau panggil apa? Bila jack boleh makan jack ni, terbalik kereta tu. Makan pong, ada yang tak pergi pong angin. Pong angin tu, pong tayar tu nah, biasa gitu. Tak panggil pong. Pang. Panggil pang. Pang hok lain pula tu. Pam air tu pang. Ni. Pong panggil ni. Bila masuk, kembung pecah. Panggil makan jack, makan pong. Jadi kalau orang yang dipuji ni jadi balas lain, pesan lain, syarat tidak membenarkan kita memuji. Cuma kita ni pesan kita ni pesan nafsu. Pujian kita bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita ada di sebalik itu. Kalau kita memuji, dia pun alhamdulillah, dia kata lelas saja puji. Gitulah. Lelas saja puji sebab kita tujuan lain. Bila kita puji, kata dia pun belanja kita, ada apa? Atau kita nak. Kalau kita puji tu menyebabkan dia rosak, syarat melarang kita memuji. Tapi hukum asal syarat membenarkan. Sebab apa? Itu semua kebaikan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibenarkan cerita, dituntut cerita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan? Nikmat Allah taala kita ceritalah. Taufik hidayah, nikmat Allah yang paling besar sekali. Tak ada dah. Bukan nikmat sehat, nikmat kaya yang paling besar. Taufik hidayah itulah nikmat kurniaan daripada Allah yang paling besar sekali. Maknanya kita ceritalah akan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Puji kebaikan tak ada masalah. Sebab apa? Alhamdulillah. Kita baca Fatihah pun alhamdulillahirabbil alamin. Sudah semayang, dalam wirid kita pun kita alhamdulillah, alhamdulillah sampai ke 33 kali tu kan. Sekalian pujian milik Allah, sekalian pujian milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Nak puji-pujilah. Sekian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah kerajaan, walahul hamdu, dan milik Allah kepujian. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dalam ketika haji tu,
Innal hamda wan ni'mata laka. Innal hamda wan ni'mata laka. Milik Allah, milik engkau ya Allah. Pujian milik engkau ya Allah. Bahkan dalam pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Di dalam pujian kita kepada Allah tu, di situ pun ada kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada pandangan yang mengatakan kata alhamdulillah dengan la ilaha illallah, dia kata besar pahala kata alhamdulillah lagi daripada kata la ilaha illallah. Tapi kebanyakan ulama'nya selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah, kan? Itu selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Miftahul jannati la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih perkataan yang aku kata dan perkataan yang nabi-nabi sebelum aku berkata, apa lebihnya? La ilaha illallah. Tapi ada pandangan ulama mengatakan lebih kata alhamdulillah lagi, sebab la ilaha illallah hanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah di situ ada pujian dan di situ ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian milik Allah, sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sebab apa? Sebab kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada segala-gala perkara. Jadi dia alhamdulillah ni ada punya pujian, ada dia punya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan alhamdulillah. Hak wirid kita sama-sama dah, hak zikir kita sama-sama dah. Dan alhamdulillah ni pun kita sebut sama-sama. Sudah bangun tidur pun alhamdulillah, sudah makan pun alhamdulillah, keluar daripada bilik air pun alhamdulillah. Sekurang-kuranglah. Hak panjang lagi tu alhamdulillahillazi ahyana, itu lagi comel. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, itu lagi comel. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani, itu lagi comel. Tahu belaka tu baca tika mana tu dah? Tak royak baca tika mana, capu kan. Hak mana ketika bangun tidur, hak mana ketika sudah makan, hak mana ketika keluar tandas. Pergi baca hak lain berat. Sudah je makan, alhamdulillahillazi azhaba anil aza. Dengar dia cucu. Keluar je bila air, alhamdulillahillazi at'amana wasqa. Kan? Tapi nak ceritanya sekurang-kurang, tak ingatlah hak lebih-lebih tu. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Hak depan sikit itu takut kita orang tua kadang-kadang nak ngapa-ngapa payah sikit. Kurang-kurangnya alhamdulillah semua. Apa? Kita kembalikan pujian kita kepada Allah, dan kita tak lupa bahawa segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kejut balik pagi pun Allah yang menghidupkan kita kembali. Kita boleh makan selain daripada rezeki itu daripada Allah. Kita makan jadi kenyang, jadi sihat pun semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji bagi Allah. Allah mana ni? Yang tunggal ia. Tunggal dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia. Tunggal. Al-munfarid tunggal ia dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia akan mungkin. Makna apa? Hanya Allah yang meniada, hanya Allah yang mengada. Tapi di sini didahulukan meniada, bukan mengada. Sebab meniada ni sendiri dia pergi pada dua makna meniada ni. Kita sebut kata meniada ni dalam keadaan ada, kemudian Allah Taala meniadakan. Ada asalnya Allah mengadakan, kemudian Allah meniadakan. Dia meniadakan bukan hanya perkara yang ada ditiadakan oleh Allah sahaja, bukan. Bahkan perkara yang tiada
Allah mengekalkan dalam tiada, itu pun dipanggil meniadakan. Perkara tu tiada, Allah mengekalkan dalam tiada, itu pun dipanggil meniadakan. Ni timbul kata Allah meniadakan anak perempuan yang mandul. Allah meniadakan macam mana? Memanglah anak perempuan yang mandul ni memang tak ada. Meniada kok mana? Mengekalkan dalam keadaan tiada. Itu pun dipanggil meniadakan. Tapi kita disebut kata meniada ni hak barang ada, kemudian Allah Ta'ala meniadakan. Meniadakan mungkin, dan dengan mengadakan dia, mengadakan akan mungkin. Mungkin, mim kaf nun, bahasa Arab. Kalau Rumi di bahasa ejanya mumkin. Dah. Lepas tu dia ada tulis dah hak Arab sebelah dia buat kurungan ke ada tak? Dia tak tulis. Dia tulis mumkin gitu je. Dia tak ada lah buat kurungan ke, mim kaf nun ke. Lagi buka kamus Dewan Bahasa siap. Buka kamus Dewan Bahasa. Dan mungkin ni apa makna ni? Tak ada dalam tu. Tapi ada mana? Ada. Kamus Melayu lah. Ya. Itu bahasa Arab. Mim kaf nun ni mungkin. Mungkin ni mastawa alaihi wujuduhu wa adamu. Itu mungkin. Mastawa alaihi wujuduhu wa adamu. Perkara yang bersamaan oleh adanya dan tiadanya. Bersamaan. Ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Mungkinun. Itu dipanggil mungkin. Perkara yang kalau ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Itu mungkin. Adapun Allah Subhanahu wa taala wajib ada. Anak Allah Subhanahu wa taala mustahil nak ada. Itu lain. Adapun kita ni bersamaan antara ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Siapa mungkinun ni? Makhluk Allah Subhanahu wa taala lah. Itu mungkinun. Tapi makna mungkinun lain. Makna makhluk pun lain. Makna alam pun lain. Makna kainat pun lain. Maknanya lain-lain. Tapi barangnya barang yang sama. Perkara yang sama. Mungkinun perkara yang bersamaan oleh ada dan tiada. Ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Jaiz perkara yang harus ada, perkara harus tiada. Siapa dia? Kita belaka tu. Alamun. Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Siapa? Makhluk juga. Kita juga. Makhlukun. Makhluk ni perkara yang dijadikan oleh Allah. Kita juga. Kita juga. Kainat. Benda ada yang baharu yang diadakan. Kita juga kainat. Kainat ni benda yang diadakan. Benda yang baharu. Siapa dia? Kita juga. Kainat tak bekas. Kainat tak bekas tu lah. Kainat ni makhluk lah. Benda ada yang baharu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk. Maknanya mungkinun ke, jaiz ke, alam ke, ni makhluk ke, ataupun kainat ke, itu semua kita belaka. Benda yang sama. Tapi makna perkataan tu memang makna lain-lain. Mungkinun mastawa alaihi wujuduhu wa adamu. Perkara yang bersamaan antara ada dan tiada. Contohnya alam, Rabbil alamin. Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah. Jadi tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah pastilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah adalah benda yang baharu. Yang ada yang qadim hanya Allah Ta'ala. Ada yang qadim, ada yang sedia kala hanya Allah. Jadi tiap-tiap yang ada selain daripada Allah adalah benda perkara yang asalnya tiada. Kemudian ada Allah yang mengadakan.
Tidak ada selain Allah perkara yang ada yang qadim melainkan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lain daripada Allah qadim, maknanya ianya bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam falsafah kafir kata alam ni qadim. Kalau alam ni qadim, maka alam ni bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pegangan seumpama itu pegangan kufur. Sebab apa? Sebab tiap-tiap yang ada kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa buat cerita ni pegangan yang terpesong nak menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila timbul pertanyaan tu bukan pertanyaan yang sebenar, pertanyaan tu hanya nak menzahirkan mana pegangan tu pegangan hak tak betul. Golongan yang berpegang dia kata Tuhan duduk atas aras. Maka timbul pertanyaan, arasnya baharu. Sebelum aras dijadikan, Allah duduk di mana? Ini bukan pertanyaan kita. Kita tidak ada pertanyaan seumpama tu. Pertanyaan ni hanya dituju kepada mereka berpegang Tuhan duduk atas aras. Tuju pada mereka. Kita bukan ada pertanyaan seumpama tu. Oleh kerana mereka mengatakan Allah duduk atas aras. Aras ni makhluk Allah yang baharu. Sebelum ada aras, Allah duduk di mana? Jawapan golongan terpesong ni pelbagai. Sebab mereka semua pakai akalan sendiri. Bukan belajar ada guru yang tetap. Macam-macam jawapan lah. Ada yang kata Tuhan tak oyak duduk mana je, duduk sibuk tanya lah. Ada gitu pula. Ada yang kata Tuhan terapung atas udara. Ni memang soh sesak lah ke ni? Terapung atas udara. Orang duk tanya sebelum Allah jadikan apa-apa, Allah duduk di mana? Terapung atas udara. Udara tu Allah yang jadikan juga. Sekali sebelum Allah jadikan apa-apa, Allah terapung atas udara. Ada pula peningnya dia kata tempat yang tiada. Al-makanul adami tu jeng lagi tu. Ada satu pula jawab doktor agama. Jawapan ni dia kata jawapan yang bernah. Jawapan ni mana? Settle. Mana orang takkan tanya dah. Mana jawapan ni? Mana kalau dijawab ni mana sesat dah. Mana pun jawapan apa? Jawapan hak bernah ke apa panggil? Jawapan yang lengkap, jawapan yang sempurna, gitulah. Sebelum Allah jadikan arasy, Allah duduk di mana? Allah duduk di tempat yang qadim. Berenah. Berenah sesat. Kalau ada tempat yang qadim, maka berbilang perkara yang qadim. Satu, dan tempat itu bukan makhluk Allah. Berpegang ada yang qadim selain Allah itu kufur. Sebab apa? Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah, kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ni boleh tekan dalam rakaman dah kena ada YouTube dah ke. Benda ni takkan mati sampai bila-bila. Orang-orang yang memang agama lah. Doktor bidang agama tu boleh buka, boleh tengok. Mana jawapan ni jawapan yang clear. Maknanya sesat. Allah duduk tempat yang qadim. Kalau lepas Allah buang arah, Allah pun tinggal tempat qadim tu, duduk atas arah pula. Gitu orang kali. Allah nampak sepak pindah randa. Jadi macam mana orang belajar agama boleh terpesong akidah seumpama tu? Dengan jawapan-jawapan yang memang terpesong, tapi jawapan yang berbeza. Sebab mereka hanya membaca sendiri. Bukan mereka ada guru yang tetap, mereka hanya membaca sendiri. Bukan pengajian mereka pun bidang usuluddin. Bukan pengajian mereka pun bidang usuluddin. Jadi semua yang ada selain Allah ni, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam kullu mawjudin siwa Allah. Yang ada selain Allah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutlah mumkinun ke, alam ke, makhluk ke, jaiz ke, kainat ke, terjemahannya lain-lain, tapi perkaranya sama sahaja. Makhluk lah. Jadi mumkinun ni makhluk. Jadi Allah Ta'ala yang tunggal dengan meniadakan mungkin dan dengan mengada akan dia. Hanya Allah sahaja yang meniada, yang mengada. Meniada mengada ni jangan kita nampak betul timbul perkara dengan hilang perkara, bukan. Meniada mengada ni bukan hanya contohnya
mengadakan langit bumi, meniadakan langit bumi, menjadikan manusia, mematikan manusia. Bukan setakat tu saja. Sebab mumkinun ni bukan langit, bukan bumi saja. Mumkinun ni bukan tubuh badan kita sahaja. Mumkinun ni benda yang terima ada, terima tak ada. Mana contohnya? Gerak dan diam. Itu mumkinun. Gerak mumkinun, diam mumkinun. Sebab apa? Benda yang terima ada, terima tiada. Terima gerak boleh terima. Diam pula dah, tak gerak boleh terima. Itu semua mumkinun. Semua perkara. Kenyang mumkinun, lapar mumkinun, putus mumkinun. Sebab apa? Putus tak putus boleh terima belaka. Hangus mumkinun. Semua perkara ni dia panggil mumkinun. Betul dalam kitab Faridatul Faraid, setengah daripada mumkinun adalah perkara-perkara yang jahat. Itu setengah daripada mumkinun. Pergi pada perkara-perkara yang jahat. Bila mumkinun ni Allah yang mengada, Allah yang meniada, maka perkara jahat ni pun Allah yang mengada, Allah yang meniada. Sebab apa? Sebab mungkin ni benda yang kalau kata ada pun boleh terima, kalau kata tak ada pun boleh terima. Semua perkara. Hak baik pun dipanggil mumkinun, hak jahat pun dipanggil mumkinun. Jadi mumkinun semua perkara lah makhluk ni. Allah yang mengada, Allah yang meniada. Bukan maksud mumkinun ni Allah, langit saja. Yang buat langit Allah, yang menghancurkan langit Allah. Mungkin ni diri kita sini, tubuh badan kita, Allah yang menjadikan tubuh badan kita, Allah yang menghancurkan tubuh badan kita. Itu saja mumkinun? Tidak. Semua yang ada ni dipanggil mumkinun belaka. Siapa yang meniada mengadakan? Allah yang tunggal dengan meniada dan mengadakan. Segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala pujian milik Allah yang tunggal dengan meniada dan mengadakan. Termasuklah mungkin ini perkara yang jahat. Termasuk perkara-perkara yang jahat. Cuma macam mana kita segala pujian milik Allah yang meniada dan mengadakan perkara-perkara yang jahat. Pujiannya kok mana? Sebagaimana pujian kita dalam doa kunut kita tu lah. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Apa makna? Dan bagi engkau kepujian ala ma qadait, atas perkara yang engkau qadakan. Perkara yang engkau qada ni, baik pun engkau qadakan, jahat pun engkau qadakan. Kalau yang engkau qada tu baik, falakal hamdunya jelas. Kalau perkara yang engkau qada tu jahat, falakal hamdu betul mana pula? Di sini pula meniada mengada mungkin. Mungkin ni semua perkara yang berlaku, baik pun mumkinun, perkara jahat pun mumkinun. Segala puji bagi Allah yang tunggal pada meniada dan mengadakan perkara jahat contohnya. Puji kok mana? Hak nyata tadi kunut kita tu falakal hamdu ala ma qadai. Hak ni dalam bab pegangnya ni. Di awal kitab kita ni. Hak ni orang panggil apa? Bara'atun istihlal. Mana apa? Notis di kepala jalan. Faham tak? Apa lagi tepat tu? Tapi notis yang tulis tu tahu dah lagi mana. Faham tak? Dalam ilmu badan. Mana kitab ni sebut kau ni tahu dah. Kitab ni lagi mana kayak gini. Tahu dah? Kitab ni kitab cerita bab pegangan. Cerita bab pegangan. Mula-mula tunggal dengan meniada dan mengadakan. Mana pun yang meniada yang mengada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi kat mana ni? Tunggal. Hanya Allah yang mengada, hanya Allah yang meniada. Jadi khutbah kitab ni, permulaan kitab ni nyatalah. Mana kitab ni cerita bab pegangan. Bab pegangan ni sebut acak kali lah. Dia jangan kita buat mudah-mudah. Kita masuk majlis ilmu ni, Allah Ta'ala tempatkan kita dalam majlis ilmu ni besar-besar kurniaan. Bukan semua orang boleh duduk dalam majlis ilmu. Ada orang tak boleh duduk majlis ilmu. Dia
kepanasan lah. Tadi duduk majlis yang diredai, yang disukai, yang dinaungi oleh para malaikat ni bukan kesemuanya suka. Bukan kesemuanya suka. Ada orang yang walaupun majlis surah ni memang tempat dia lah. Kalau tak ada di rumah, ada di masjid, ada di surah. Tapi jangan duduk ngajar dia lagi yang kat punggung. Berapa kepanasan. Itu kena tulis luar tu. Orang yang kepanasan ketika diadakan kuliah ilmu, dipersilakan ke tempat lain. Ada? Orang mengajar dia angkat punggung. Rupanya rupa agama, pakaian uniform agama. Nak bercakap agama, tapi orang mengajar dia angkat punggung. Dia lari. Kadang-kadang setengah orang tu dia tengok, ada orang mengajar sebelum wirid lagi dah. Atau dia nampak dia tu sikit lah. Ada setengah orang tak, dia tunggu dia ngajar boleh seminit. Ngajar je seminit, dia bangun. Jangan lagi. Nak tunjuk, aku nak balik, biar aku ngajar apa. Gitu. Ni penyakit berat belakang ni. Ni kena berobat. Kena gepu bang apa? Gepu tu orang katok ngapa daun apa tu? Apa tu? Bilu kat mana tu? Dia katok ke daun. Bilu. Daun apa katok? Tapi orang ni tak dapat katok daun tu dah jadi kena katok ngelidi. Katok ngelidi. Baru jadi. Kena gepu. Mana terkadang kita ni boleh duduk majlis ilmu pilihan Allah. Hak terkadang tadi orang tak ambuh lah. Tapi bila kita duduk majlis ilmu ni, kita kena raih molek lah. Jangan kita duduk majlis ilmu ni hanya kebetulan. Memang kita regular tempat kita di sini. Nak balik pun apa-apa. Tak ada lelah nak balik waktu mari pula isyak tak lama mana dah. Jadi nak balik dah cekak nak balik lepas tu nak mari. Lepas tu kita duduk Tapi bukan nak dengar, bukan nak mengaji. Cuma kebetulan termasuk dalam tu. Kita tak suka sebenarnya. Ni kadang-kadang jadi macam-macam ni. Orang belajar dia bersembang, orang mengajar dia bersembang. Kalau budak-budak cerita lain, senang cerita budak-budak ni. Gitu je budak-budak ni. Tapi kalau tu nak kata kan, dia bersembang, dia tidur, bergaya. Lepas tu dia bersembang, dia tahu cerita orang mengajar. Lepas tu dengar sikit-sikit tu dia kupah pula. Orang mengajar kau lain, dia kupah kau lain. Ni sakit lah ke ni? Penyakit yang kritikal. Berat ni penyakit. Nak nak berubat kau mana? Hak lari tu satu hal. Hak tak mau lari ni tapi sebenarnya nak lari tapi malas nak balik, nak mari pula tu malas. Hak sengaja lari balik dekat isyak dia mari pula tu cerita tu. Tu malah lari. Dekat isyak dia siapa? Kalau mengajar satu-satu bab lah. Dia kata satu-satu bab tajuk dia lah. Kalau kata wuduk ke, kalau kata tayamum ke tau. Dia berminggu-minggu lah juga bab tu. Dia banyak pembicaraan lah. Tapi bunyinya wuduk, bunyinya tayamum. Siapa-siapa Allah dah habis lagi buat tayamum. Waktu ulang. Dia komen. Dia baru siapa? Sebab apa dia bunyi nama tayamum tu lah. Minggu lepas tayamum dah, 2 minggu lepas tayamum dah. Tu cerita bab apa? Ni cerita bab apa? Memang nama tajuk tayamum. Hak tulis dia komen. Orang berkata, awak baru siapa? Awak tahu mana awak tulis? Ni ada apa dia? Orang masjid ni, orang berjemaah ni waktu ni. Berjemaah ni waktu ada penyakit yang seumpama ni. Tak boleh. Kalau ada orang komen kata, tak boleh Ustaz. Ada orang memang, orang ngajar dia pergi kedai kopi tengok berita. Orang mengajar dia orang tengok berita. Ada tu orang mengajar je, dia pergi duduk dia punya ni gerai-gerai tu belang-belang isap rokok. Tak kata sini ni kita tak tahu luar ada tak gerai. Lagi kata sini ya. Ada tak gerai luar? Surah pula buat gerai pula. Buat gerai untuk derma dengan orang. Kita nak kita derma nak apa? Nak buat gerai. Buat apa? Untuk isap rokok. Kayak gitu. Nak tengok siapa nak pergi duit. Buat gerai tu isap rokok luar sembang. Mana tempat sama je. Jadi apabila bersembang, dalam bab pegangan ni kita kena faham molek. Perkaranya mudah, perkaranya simple. Tapi kalau kita tidak ada akidah, kita pemahaman akidah tak ada, kita gelap dengan pegangan terpesa boleh cerita tunggal pada mengada dan meniada. Hanya Allah yang mengada,
Hanya Allah yang meniada. Dalam rekening kita buat jadi tu. Ni peningnya. Ada. Orang tanya direct ada. Tapi orang tanya direct nak mengaji. Orang ni memang nak mengaji, cuma dia tanya, Ustaz dah kalau gitu kita buat alam rekening Allah tak boleh bekah Tak boleh bekah Kalau gitu saya mau kerja dia kata. Tu. Tak mau kerja. Tak mau kerja dia. Kerja kait bersawit. Lah, mana hok jadi ni jatuh pelepoh, jatuh buah dia tu. Siapa yang buat? Kita lah yang sabit apa panggil? Sabit dah, kau panggil apa? Saya pun tak reti kau. Nama dia tu lah. Saya nak guna ke Feda juga, tapi dah reti benda gitu. Dah reti. Nak dia satu tu dia panggil, waktu dia kalau orang rendah dia buat gitu. Dia panggil apa tu? Tu. Macam cok cangku. Cok cangku bukan cok cangku cok betul. Bukan cok cangku, cok betul. Kena cok betul. Ada. Ya, tu cok gitu. Kalau tinggi barulah dia masuk tu, ditarik. Apa tu? Masa budak-budak masuk semua tolong arwah ayah. Tapi orang panggil kutik wahla. Kenal wahla? Kutik buah gela. Kenal tak wahla? Buah gela. Hala-hala tu lah, seti-seti orang buah gela. Itu sawit juga, tapi seti-seti. Setakat tu je lah retinya. Setakat tu je. Lepas tu dah reti dah. Jadi sekarang ni kerah tu jatuh pelepah, jatuh buah, siapa buat? Kita buat kan. Kalau tak boleh bekal ustaz tak mau kerja dia kata. Allah. Nak cerita orang ni. Kalau lah usaha saya tak boleh bekal, saya tak mau kerja. Nak jawab tak ada idea nak jawab. Tak reti nak jawab. Tak kata kan? Yang mengada, yang meniada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita tak boleh bekas sama sekali. Dah kata tak mau buat kerja lah, usaha tak boleh bekas. Jadi dia berlawang lah dengan pandangan mata kasar. Semua jadi itu dia buat. Dia yang boleh bekas. Jadi tiba-tiba pegangannya segala-galanya perbuatan Allah. Allah yang mengada, Allah yang meniada. Tak nak terima. Ni maknanya dia kena buat kelas lain pula, kena tunjuk satu. Ini perkara ikhtiar usaha kita berjalan macam biasa. Ikhtiar usaha kita berjalan macam biasa. Ikhtiar usaha kita bukan buat kerja je. Setiap saat ni kita memilih, setiap saat ni kita buat. Kita buat bernafas, kita buat buka mata, kita buat tak ada telinga pun kita buat, duduk pun kita buat, semua kita buat. Usaha belaka orang panggil tu. Bukan kata usaha tak bekas tak pergi kerja. Bukan kerja tu je usaha. Ni yang berlaku di kita sepanjang masa ni usaha kita. Tapi usaha kita tu kesemuanya datang daripada Allah yang mengada, Allah yang meniada. Tu pegangan kita. Tu pegangan kita. Ini kata apa disebut kata segala-gala tunggal dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia ni. Ni akidah kita ni tak ada nah. Tunggal hanya Allah. Kenapa? Makhluk kainat tak bekas sama sekali, walaupun makhluk tu malaikah sekalipun. Makhluk tak bekas. Allah hanya Allah yang mengada, yang meniada. Simple sahaja. Tapi bunyi simple. Kadang-kadang dia berlawang akal. Contoh, mungkin untuk pula perkara yang jahat. Perkara jahat. Jadi kalau perkara jahat, Allah yang buat. Jadi Allah restu. Allah restu. Allah suruh. Tu jeng belaka tu. Waktu tu dia kena masuk kelas peralihan. Ini bab pegangan. Rukun iman yang ke-6. Kalau duk tanya-tanya, kalau gitu Allah yang restu, Allah yang suruh, kalau Allah yang menentukan. Kalau tak ambuh berpegang Allah yang menentukan, Allah yang mengadakan perkara jahat, buanglah rukun iman yang ke-6, tak payah pakailah.
Orang lain pakai 6 rukun iman, awak pakai 5 sudah lah. Tahu kan? 6 rukun iman. Hak 5-nya rukun Islam. Kau tak boleh terima perkara jahat tu datang daripada susunan Allah, perbuatan Allah, ambil 5 rukun mah. Tapi ingat baik, rukun iman ni rukun hakiki, bukan rukun urfi. Rukun hakiki. Apa rukun hakikinya? Ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai'. Kalau rukun iman, ma yatawaqqafu alaihi sihatul iman. Perkara yang terhenti atasnya sah satu-satu sah iman. Itu rukun. Panggil rukun hakiki, bukan rukun urfi. Macam rukun solat tu lah, rukun hakiki. Rukun wudu, rukun hakiki. Rukun haji, rukun hakiki. Tak ada satu tak jadi belakang. Sama dengan rukun iman, rukun hakiki. Itu rukun iman yang ke-6. Lepas tu buat apalah jadi Allah ditentukan perkara hak Tuhan, hak jahat ni. Hak tu kita tanya Allah lah. Dia duk tanya kita. Ni kadang-kadang dia duk tanya sama-sama orang belajar. Jadi apa? Dia tak faham, dia pening kerana dia kadang tak tupu, bukan dia belajar sangat. Orang belajar tupu, dia boleh faham ni bukan simple saja rukun iman je. Dia tak apa berhidak, dia tak tupu, dia buat, lepas tu dia waktu keluar pula perkara seumpama ni jadi orang lain buat dia pening. Ni. Mana dia sendiri pun pening sesak dah, dia nak memening, nak menyesatkan orang lain pula. Golongan seumpama ni bukan cerita orang duduk tepi jalan ni. Ini cerita orang yang kebetulan duduk dalam majlis ilmu sendiri yang tak lari. Di perkara-perkara pegangan ni kita kena mantap molek. Siapa yang datang dengan pegangan yang terpesong, siapa orang tu sekalipun, bagi kita jelas itu pegangan yang salah. Ada sianu-sianu ni, orang yang hebat ni, diikuti ramai, diajar seumpama tu, itu pegangan yang salah. Barulah luluh kita ngaji ilmu akidah. Dalam bab ngaji fiqh ni, ialah kita mengaji tak jumpa lagi hukum seumpama tu pelik. Kita ngaji selama kita mengaji, ialah tak lama mana, tapi mana selama kita belajarnya, ada dah kitab-kitab orang kita habisnya, tak dengar lagi hukum seumpama tu. Tapi kita nak kata salah tu, salah lah kalau ikut orang kita mengajinya. Mungkin tak betul mazhab Syafi'i ke, tapi nak berbuat salah betul tak boleh. Sebab apa? Mungkin pandangan-pandangan yang lain. Fiqh porok agama ni kadang-kadang pandangan tu banyak. Satu-satu perkara tu kadang-kadang 7-8 pandangan. Tak? 7-8 pandangan. Bukan 1-2 pandangan. Bukan 1-2 pandangan. Contoh-contoh fiqh. Bilangan ahli Jumaat 14 pandangan, sekarang mengatakan 15 pandangan. Ulama-ulama muktabar belaka ni 14 pandangan, 15 pandangan berkaitan dengan bilangan ahli Jumaat yang sah boleh buat Jumaat. 40 kan? Itu salah satu pandangan. Hak 40 tu pula ada 2 pandangan pula. 40 ni capur dengan imam ke, 41 capur dengan imam. Ada 2 pandangan pula situ. Ada kata 40 capur dengan imam, mana makmum 39. Ada kata 40 tu makmum. Kalau capur dengan imam kena 41. Ada pandangan pula situ. Itu 2 dah. Dia ada 14 pandangan. Itu fiqh. Jadi nak kata salah cepat-cepat tu jangan bab fiqh ni. Tapi setakat mengaji rasa tak je dengar orang seumpama, tak awak tanya dia lah. Dia kata tu pandangan dah kitab mana apa semua. Tapi tauhid tak. Tauhid siapa untuk sekalipun. Betul, salah, sangat jelas, sangat nyata. Sebab jalanan ahli sunnah hanya satu jalanan saja dalam bab pegangan. Betul, salah, jelas. Itu baru lepas luluh kita ngaji ilmu tauhid. Cuma kita nak menyatakan, nak menghuraikan di mana hak betul, di mana salah, tak pandai, tu fardu kifayah. Boleh membezakan, boleh membezakan hak ni akidah yang sebenar, hak ni akidah yang salah. Boleh letak ni hak sebenar, ni yang salah. Atau asas fardu ain. Tapi salah tu betul mana salah? Cuba awak jelaskan, perjelaskan di mana salah.
Sebab apa ni bukan orang barang-barang ni. Orang lebih-lebih juga ni. Awak kata salah, awak bukan ustaz. Dia ni ustaz. Hebat pula. Di mana salah? Jelaskan di mana salah. Jangan duk pandai-pandai kata salah. Dah, salah memang salah. Tapi saya dah pandai nak cerita kok mana. Mana apa? Tak ada ilmu tauhid fardu kifayah. Tak ada ilmu tauhid tahap fardu kifayah. Tapi tak fardu ain cukup dah. Mana apa? Selamat diri kita daripada terpengaruh dengan hak salah. Tapi nak menyelamatkan orang lain, nak menyelamatkan macam mana? Kalau setakat boleh bubuh betul salah, tidak boleh nak perjelaskan. Orang nak selamat orang lain macam mana? Orang takkan turut kita. Orang keturut orang hak dia nak turut. Mana? Tak boleh nak selamatkan orang lain. Oh, tak apalah, jangan diselamat kita je. Orang lain tu kemungkinan anak kita sendiri. Aku ni anak kita sendiri. Ayah kata salah-salah tu. Ayah baru ngaji, baru je ngaji. Boleh kata salah dah. Tu ustaz ayah kata salah betul mana kau? Kita tak pandai. Salah tu salah. Anak nak teruk kita. Tu fadai sungguh tu. Selamat diri je. Selamat diri sungguh. Macam ada keluarga kita. Itu tauhid. Jangan mudah-mudah buat tauhid ni. Tak ada bab ni, tak ada tak ada ni, tak ada. Dia buat cerita pegangan ni Allah macam-macam ni. Macam-macam. Payah kadang-kadang. Orang hak betul benar nak, kadang-kadang mudah faham, kadang-kadang payah nak faham. Itu mungkin penyampaian. Orang yang mudah faham tu, dia kadang-kadang dia rasa dia belajar tu mudah faham. Sebenarnya ilmu dia ada dah. Yelah kadang-kadang kita masa budak-budak orang tua cakap, ni masa dalam ilmu kita. Tapi oleh kerana kita budak-budak kita dah heran. Siapa tahu orang ngajar, maknanya kita berasa macam tak ada, macam ni baru dengar. Tiba-tiba kita mudah boleh terima. Ilmu tak ada dah dalam. Ilmu tak ada dah. Tapi oleh kerana kita tak cara ke dia, jadi macam tak ada. Bila cerita tu, benda tu akan ni sambung balik tengok ada dalam. Lepas tu kadang-kadang kita kata mudah. Kita kata saya ngaji sekali je mudah. Saya ngaji ning baru ada. Lepas tu kadang-kadang majlis ilmu ni, walaupun budak-budak tak ambuh sekalipun, walaupun budak-budak ni dia buat tak heran pun, cuma jangan ganggu orang lain sudahlah. Lagi main jauh-jauh, tak apa. Biar ilmu ni masuk dalam kepala dia. Tak ambuh pun ilmu tu masuk. Siapa tanya besar, dia belajar. Dia belajar tu dia rasa macam ni baru aku belajar. Dah. Belajar dah sebelum ni. Tapi dia budak-budak ni tak mencara. Itu je. Tapi kalau tak pernah belajar bab-bab pegangan ni, nak terima secara serik tu ni betul-betul nak belajar ni cerita betul nak belajar. Kalau hak hanya kebetulan duduk, dengar separuh, tak dengar separuh, buat separuh, khayal separuh, nera separuh, ni kau tak ada benda ni. Ada benda ni. Dia ingat ke semata-mata hidup surah tu selamat. Dah. Belajar. Belajar boleh. Saya tekan bab pegangan ni lama dah. Mula-mula saya ngajar dulu je. Saya pergi pada pekoh. Mula-mula ngajar pekoh. Mula-mula dulu lama dah. Pekoh pun kan orang minta. Orang minta nak ngaji kitab ke apa. Biasa orang mintanya bab semayang. Tu. Baguslah. Tiang agama semayang ni. Ada orang semayangnya rajin, belajarnya malah. Baguslah dia nak belajar semayang. Kitab ke apa? Muniatul Musalli. Okey dia kau kapung. Muniatul Musalli kau kapung kenal kan? Okey, Muniatul Musalli. Sebab apa? Ngajar pun mudah buat semayang ni. Tak payah. Orang terima pun mudah. Dan orang pun suka. Kita mudah ajar, orang pun suka, orang pun ni mudah faham dalam bab semayang ni. Mudah. Bab pekoh ni. Tapi dalam ngajar tu saya pernah sebut semua dah. Saya setuh bab ketentuan jahat mula-mula sekali.
Setelah bab ketentuan jahat. Hak belajar hak paling lama sekali. Ustaz takkan hak jahat mari dia Tuhan juga. Mana pula haji? Cuba haji bilang rukun. Haji saja ni bukan ada haji tak apa nama ujung ada kalau haji zu tu kalau haji zu ni haji je. Dah rukun iman warna haji. Dia pun bilang rukun iman. Yang keenam untung baik, untung jahat. Dan untung jahat tu apa haji? Mula-mula kata balah ni tak kena ngaji kita ni. Nak betul semayang tiang agama. Usuluddin tapak agama tak ada Masa tu ada masa lagi. Baca pula selagi kitab Faridatul Faraid. Bukan Faridatul Faraid, Pati Paridah. Kita nak ambil cek-cek je nampak. Pati Paridah. Tu. Pekoh semalamang musalli, Pati Paridah semalamang. Tapi lagi bab pegangan ni dia putus, dia kerak. Ini pegangan yang kafir. Ini pegangan yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Ustaz, kita 2 malam pakai tauhid belaka pekoh semula, tambah dah pekoh. Nak tauhid dah. Berapa serung bunyi. Tambah pula saya ajar pekoh tu saya taklah ajar ke nak batal orang semua. Ada orang ni kalau boleh pekoh ni biar jadi batal habis orang semayang. Biar kita seorang je sok. Tak kau. Kita seorang je sok. Kalau batal belaka. Dah. Dia nak pakai mazhab Syafi'i, tapi kitab mazhab Syafi'i sutih habuk tak pernah belajar. Lepas tu dia buat terbanyaklah batalkan di kepan dengan mazhab Syafi'i. Tapi biasa saya ajar tu taklah mati. Tak mati. Hok besok-besok duk balohnya dia kata sujud perut jari kaki tak kena bumi. Tak apalah. Tu jumhur pandangan sunat aje. Setengah orang tak suka sebut gitu. Dia suka batal. Lepas tu batal tu orang tu. Dia juga gitu. Suka. Kalau sebut kata tu khilaf. Jadi dia macam rasa macam maju khilaf semua sedap orang dak ngaji. Tak sedap punya, dia sedap punya biar habis. Biar batal. Tak ada pekoh. Nak pergi ke mana kita orang-orang ni? Siapa tanya dia pula batal. Ustaz, pandangan lain tak ada ke kata nak batal? Kalau kena batal tu dia pula. Kalau batal orang kalau cerita pandangan lain ke Allah. Itu pekoh biasa saya ajar seumpama tu. Tauhid ni bukan nak ajar ketak putus, dia tak ada, dia gitu je. Dia gitu satu jalan je. Jadi banyak dah. Nak apa? Cabaran dia tu lama dah benda ni. Lama dalam bab pegangan. Capur pula dengan masalah belajar bab pegangan tapi belajar yang salah pula. Saya sebut semua tu. Berpegang mesti menjiwai, mesti meresak, mesti merasai. Lupa kafir. Kerana kita ajaran ada seumpama itu. Orang tua-tua belaka. Ingat ke mudah ke nak betul balik. Kita tak boleh nak gak wish lalu. Dia kena sikit makan masa. Sebab gak wish lalu tu dia ibidah. Saya tak pernah sebut pun. Di manakah hak timbul ajaran seumpama? Saya tak pernah sebut pun. Ada ke orang Ustaz sebut nama lah Ustaz biar jelas. Sebut nama orang yang sudah ta'assub ni takkan terima dah. Dia akan lari lalu dah. Mana kena sebut cara umum saja. Lupa ke Tuhan kafir, cakap adab pun kafir. Ni. Faham? Bila sebut, ni wajib kita berpegang. Ada lalu sapu. Kena ingat Ustaz. Ingatan itu bergantung kekuatan dalaman. Tapi kalau dah ingat, tak pegang lah tu. Kita nak cerita macam mana orang-orang seumpama ni? Bekas orang belajar seumpama ni. Guru dia ajar, berpegang ni, dalam. Apabila ada dalam, mesti ada diingatan. Lupa, tak ada diingatan, tak pegang kafir. Ya bu. Sipi ilmu tu memang karut-karut yang teramat-amat sangat. Tapi lama mana terkadang kita ilmu ni jadi sebati, bertapuk. Yang mana bertapuk ni dia berkembang. Ni pula bawa, ni pula bawa, ni pula bawa, ni dia berkembang. Tapi kalau kita cek balik, marinya tempat yang sama. Ibunya sama. Benih sama lah orang panggil. Satu.
nak betul balik hanya percakapan adat. Percakapan sandar pada asbab zahir. Tu. Ini haram pun tidak, tiba-tiba diubah kapi. Tapi kalau cakap makan obat, siap. Kadang-kadang saya tanya untuk guru, tanya orang-orang ngajar lama-lama, dia pun pelik. Aduh ke, takkan cakap adat pun tak boleh. Dalam Quran pun banyak sandar pada asbab. Nabi pun ada cakap sandar kepada adat, sandar pada asbab. Dalam kitab pun banyak. Dan memang cakapan harian kita. Dia kata dah orang tu, orang cakap adat sikit, dia kata tak boleh kapi tu, dia cakap balangan ni. Takkan sebut Allah, Allah sama. Dah, pasal dia dah. Dia tupu orang cakap. Dia cakap benda sama je sebenarnya. Tapi dia cakap dah sedar. Orang cakap apa nampak? Perhati. Mu cakap obat kapi mu. Mu cakap nasi kapi mu. Tapi tanya dia sakit, obat tu, obat ni, obat tu, obat ni. Obat juga. Kata reti dah cari obat, tak jadi Mana ke ada obat tu sikit? Ada ekak dah kita ni. Mau cari obat kau. Tapi sebelum ni kalau aku cakap bawa obat kapi mana apa? Peliklah sebab percakapan adat ni percakapan harian kita. Makan jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Kalau pasang kipas jadi sejuk, pasang aircon jadi sejuk. Kalau minyak kereta nak habis, bubuh minyak kereta banyak, bawalah kereta tu boleh jalan. Semua asbab belaka tu. Tayar ni tayar kepeh nak gendong mana? Pang tayar. Bila pang tayar, tayar tu keras, baru boleh gendong. Sebab apa keras? Sebab pang. Sebab apa yang di gendong boleh? Sebab tayar tu keras. Orang panggil bukan sandar pada asbab belaka tu. Yang menjadikan tayar tu keras bukan angin, Allah yang buat. Yang jadi tayar tu kita naik 2 orang, no, tayar tu jadi dok tu sebab apa? Bukan angin dalam tu yang buat tayar tu jadi dok lepek itu. Allah yang buat. Bukan kerana angin dalam tayar tu yang menyebabkan tayar tu dia tak lepek, bukan, Allah yang buat. Angin di dalam tu makhluk tak ada bekas. Yang mengada, yang meniada hanya Allah. Tapi kita cakap apa tu? Cakap angin. Tayar keras. Bila tayar keras, angin cukup, maka naik, tayar dah lepeng. Sebab apa? Sebab angin cukup. Ini pada percakapan harian. Tiba bila menghukumkan kafir ni, memang sistem tu saya tanya dia pelik. Pelik. Tapi di tengah kita, orang kata labuk. Labuk ni banyak seumpama tu. Di kalangan orang-orang yang belajar. Selama saya duduk mengajar Terengganu, gitu. Hak mana yang boleh diperbaiki, boleh diperbaiki. Hak mana yang dia tak boleh terima, dia lari. Gitu je lah. Tak terima, dia lari. Sudah mengaji ustaz, tak ingat pun apa ke ustaz? Dah haji boleh ingat ke? Memang tak boleh ingat segala-galanya Tuhan buat. Maka tak ingat pun tak apa. Pegangan bukan ingatan, kata. Lega sikit nampak. Dah nak suruh ingat ni, apabila lupa ingatan jadi kapir. Takut dianya. Tapi dia jadi macam nak suruh ingat juga, tapi tak boleh. Sudah mengaji lama, kalau jumpa pula ustaz, pegangan saja. Alah, pegangan pacak dan akidah cahaya kita gitulah. Kalau tak ingat pun dah salah. Dah haji boleh ingat ke tak? Tak boleh, dia kata. Sama-sama benda yang sama, akhirnya hilang. Mana pergi? Balik ke tempat ajar suruh ingat. Gitu. Tapi dia ngaku dia tak boleh ingat. Jadi kalau tak boleh ingat, maknanya tak pegang, tak pegang kapi, tak ingat kapi, dia suka ke kapi pula dah. Akhirnya balik tempat suruh ingat. Aktiqat lain, syuhud lain. Ingatan ni bergantung kepada kekuatan dalaman. Itu kurniaan daripada Allah yang tidak diwajibkan kepada kita. Orang yang menjalani jalan kesucian rohani pun, dia bukan tupu kepada syuhud. Dia tupu hanya kepada Allah. Allah kurniakan dia syuhud, basirah dia basirah jadi terang, maka timbul ingatan di hati. Allah yang susun, bukan dia nak benda tu. Ini hak jalan sebenar. Hak jalan penyucian rohani sungguh rohani. Hak syariat sempurna.
Dia panggil jalan perjalanan rohani pun bukan matlamatnya syurut. Supaya hati itu setiap ingatkan Allah. Matlamatnya hanya Allah saja. Tapi lah hati dia kalau mau kau suci, kalau mau suci, Allah akan hilangkan di hatinya hanya ada Allah. Hati kurniaan daripada Allah. Bukan itu matlamat mereka. Ini tidak dituntut pada syarak. Yang kita nak tekan apa. Jadi dalam masalah pegangan dia banyak sebab. Hak tak mengaji langsung, tak mengaji langsung. Tapi hak tak mengaji langsung, hak belajar ni pula dalam keadaan berbezalah. Hak ni mungkin ada asas sikit. Hak tu duduk mengajar ke dia. Hak ni mungkin tak ada asas langsung. Hak tak ada asas langsung ni ada hak pikat sikit. Ada hak kurang sikit pikat dia tu. Pada pikat. Lori pikat sana. Lori pikat tu. Pikat tu lori. Pikat cepat tak cepat. Hak mana kurang pikat tu kena makan. Itulah makan koko minda apa semua tu. Ada kurang pikat. Dia macam-macam. Hak ni hak tak mengaji. Hak mengaji salah satu masalah. Ni bab pegangan. Nak cerita banyak-banyak ke mana? Kita panjang ni. Permulaan ni pada anda ni. Nak main tunggal ia dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia cukup dah nak main sini. Tunggal ia. Hanya ia sahaja yang mengada. Bila hanya ia, hanya Allah. Segala puji bagi Allah yang tunggal ia, yang tunggal Allah. Dengan meniada dan mengada. Hanya Allah. Bila hanya Allah, selain Allah makhluk bekas sama sekali. Sebesar zarah pun makhluk tak bekas. Sehingga Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, jikalau berhimpun sekalian makhluk Allah, berhimpun dengan malaikatnya sekalian, berhimpun dengan jinnya sekalian, manusia sekalian, syaitan sekalian, bekerjasama hanya nak menggerakkan satu benda yang hanya sebesar zarah, nescaya lemah. Sebab apa? Tunggal Allah pada mengada dan meniadakan. Hanya Allah yang mengada yang meniadakan. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan letak di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah meniada dan mengadakan tunggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin termasuk pilihan kita. Timbul pilihan, Allah yang buat. Lepas tu kita pun usaha. Mungkin juga usaha ni. Timbul kita buat gerakkan tubuh, Allah yang mengada, Allah yang meniadakan. Kesemuanya. Termasuk diri pilihan kita, termasuk diri perbuatan kita pun termasuk dalam mungkinun, yang mana meniada dan mengada hanya Allah Subhanahu wa taala. Situ dari timur pula. Dah. Macam mana kita ada pilihan, tapi pilihan kita Allah juga. Kalau gitu kok tak ada. Hakikinya memang tak ada. Hakikinya makhluk tidak ada peranan, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar habuk, walaupun sebesar kuman. Itu hakiki dia. Ini makhluk. Nak kenal makhluk lemah. Lemah makhluk ni lemah sungguh. Bukan makhluk lemah tak boleh buat langit. Makhluk lemah tak boleh buat bumi. Makhluk lemah ni nak buat orang tak boleh. Nak buat binatang sebesar semut, seekor pun tak boleh. Lemah betul tu. Bukan tu saja. Lemah tak ada apa peranan pun. Itu lemah. Kuasa Allah ni tunggal pada mengada dan mengada. Itu kuasa Allah. Lemah makhluk memang lemah sungguh-sungguh. Hak hakiki dia. Hak kita dah cakap asbab tu. Oh saya ni, saya gagah ni, saya boleh akak sendiri. Hak ni saya dah rok nakal, saya lemah nakal. Hak ni kena betul lupa akak lah. Itu hanya percakapan asbab. Hak ni kita kata, hak ni kita kuasa buat, hak ni kita gagah, hak ni kita lemah, hak ni kita tak kuasa. Itu hanya percakapan asbab. Tapi kalau sebut hakiki makhluk lemah, memang tidak ada sebarang peranan. Itu hakiki dia. Kuasa Tuhan ni mana? Tunggal ia dengan meniadakan mungkin dan dengan mengadakan dia akan mungkin. Kalau tunggal mengada, yang lain lemah, tidak ada sebarang peranan. Tapi yang lupalah kita ahli sunnah jemaah, wajib kita pegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan semua itu adalah termasuk dalam mungkinun, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat kita ni okey tau.
Saya biasanya duduk mikir, tak nak gerak tu, macam putih tu. Macam Abidin tu, orang dia tu. Tu rasa tak nak pergi dah pakai lemah tu je nak gerak dah. Dah gerak bila nak tu tak tahu. Macam Abidin tu lah. Memang dah gerak dah. Sebab apa? Sebab maklum balas tu pelbagai. Maklum balas pelbagai. Macam-macam. Nak Jimah? Nak Jim? Orang suruh ambil tindakan je. Orang telefon tu suruh ambil tindakan. Tapi tak tahulah malam mana tak kata. Malam saya ngajar tak kata. Tapi tahu tak tahulah malam lain kot apa tak tahu. Jadi respon tu bagai-bagai. Sebab saya kadang-kadang cakap lah kalau di kalangan pendengar, kalau ada keliru, tanya dengan ustaz di tempat masing-masing. Ada orang cerita saya. Tapi saya dengar dia orang cerita. Dia sama-sama ustaz belakang lah. Dia ada satu ustaz cerita. Dia suruh orang dengar tanya kita pula, dia kata. Saya kata gitu kan. Para pendengar tak faham, tanya ustaz pak masing-masing. Dia ajar tu payah dah benda tu, kata. Lepas tu dia suruh orang tak faham mari tanya ustaz. Kalau tanya saya dah jawab. Saya tambut. Dia tambut. Tanya dia. Maksud dia gitu kan. Jadi saya kata tanya ustaz tempat masing-masing. Dia kata kalau orang tanya saya, dia kata, ustaz ni. Tanya ustaz tu diri. Dia ajar benda kita payah kat orang. Dia kata. Kita tak ambuh, kita tak reti. Dia tidak reti, tak ambuh. Maknanya ustaz, tanya ustaz sendiri kan. Payah sangat dia ajar. Tanya dia. Mana dia kata kalau tanya dia tak ambuh. Tu orang ustaz tu. Tengok cerita ni ustaz kot, tapi bukan dengar sendiri, dia cerita. Jadi respon tu macam-macam. Jadi dalam dia Masjid Putih tu mungkin dia dengar umum tu kan. Memang sikit betul ustaz balik. Sikit. Banyak ulang dah. Kaki makan tahu lagi. Makan tahu lagi. Tapi kalau pak kita tak apalah dah. Tempat kita ni dengan Al-Misbahul Munir, dengan Baqarah. Ni Aqidatun Najin dah ni. Ni ke level level tinggi dah ni kita ni. Dah. Tapi kita ni kelas umum. Kelas umum ni ialah kelas ada orang lama, ada orang baru. Bukan macam ngajar sekolah. Derjah yang sama, umur yang sama. Ibu pula kelas A, kelas B, kelas C. Itu senang. Kita ni kelas umum. Ni tak ada ni. Kalau tak nak ikut kau satu-satu kelas, satu-satu ustaz, satu-satu kitab, kena cari hak lain. Ataupun kita bermuzakarah, berbincang dengan hak nampak erti tu nah. Jangan duduk bincang orang duk bual belakang. Yang tu hak pening pula tanya orang seumpama tu. Tanya hak duk ngaji-ngaji tu mana? Saya pun banyak gok erti tanya siapa dia? Haji mana hak agak? Ni haji tu lama sikit. Bincang. Bincang dia sikit je sebenarnya. Sebab saya biasa jumpa orang faham ni, dia kata dia faham dengan bincang. Mana dia kata sebenarnya hak dia faham sekarang ni faham lah. Dia benar macam tak mahu ambil faham je benarnya. Apabila selok sikit mudah aja. Tapi maknanya bila dia faham ni, dia kata sebenarnya dia macam dia tak mau terima benarnya. Bukan tak faham sungguh. Bila kata jangan duk fikirlah apa semua. Bila dia buang fikir dia tu mudah aja. Lepas tu kadang-kadang dia kena bincang sama sendiri. Sebab saya ngajar kapal-kapal dulu gitu juga. Dia faham tak faham ni, dia bincang sama dia. Hak tu sikit dia bercerita. Gitu je. Segala-gala datang daripada Allah. Sudahlah. Tapi kita kena jaga pula. Jadi Jabariyah pula kan. Menafikan ikhtiar dan usaha. Jabariyah terpesong. Itu usaha ada. Itu usaha ada bekah pula. Qadariyah. Dia gitu. Menafikan itu usaha Jabariyah sesat. Kita wajib berpegang ada ikhtiar dan usaha. Perbuatan kita ada. Dan usaha kita ada, perbuatan kita ada. Perbuatan kita bekah. Qadariyah pula. Anak letak tali sunnah wal jamaah
betul ikhtiar dan usaha tu letak molek. Tapi sebelum pergi pada ikhtiar usaha, kena mati sini. Tunggal ia dengan meniadakan mungkin dan mengada akan dia akan mungkin. Hanya Allah jua. Hanya Allah jua. Jadi termasuk ikhtiar usaha pun Allah yang meniadakan, Allah yang mengadakan. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ayat mana lagi nak digunakan. Itu pegangan. Ingatan bab hubungan hati dengan Tuhan. Bab percakapan hanya percakapan sandok kepada asbab zahir saja. Jadi segala puji bagi Allah. Allah mana? Yang tunggal ia Allah, dengan meniadakan mungkin dan dengan mengada akan dia. Tunggal dengan meniadakan dan tunggal dengan mengada akan dia akan mungkin. Lagi yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.